Mama menjualku dengan harga Rp60.000. Aku hanyalah seorang gadis penjual buah berumur 20 tahun. Aku menjalani hari-hari di pasar lapas, Bolivia, tanpa sempat menamatkan pelajaran di universiti atau bahkan sekolah menengah dengan sempurna. Pada suatu hari, di lorong sempit di belakang pasar, aku menyaksikan Mama menerima sampul tebal daripada seorang lelaki yang tidak dikenali. Hatiku terus berdetak. Aku tahu, Mama telah menjualku, dan aku telah menjadi barang dagangan semata. Dalam keputusasaan itu, seorang lelaki warga Malaysia yang berusia 20 tahun lebih tua muncul. Dia menyelamatkanku, dan aku mengikutnya ke Malaysia. Namun, sebaik tiba di Malaysia, lelaki itu berubah. Barulah pada ketika itu aku sadar, betapa besarnya kesilapan yang telah aku lakukan. Sebelum cerita bermula, jika Anda suka video ini, sila langgan saluran kami dan berikan like. Sokongan Anda adalah kekuatan kami. Anda semua mendengar cerita ini di mana? Sila kongsi di ruangan komen. Aku memulakan hari sebagai penjual buah ketika berumur 20 tahun. Lebih tepat lagi, sejak berusia 16 tahun. Sejak ayahku meninggal dunia, perniagaan inilah yang menyara aku dan adik-adikku. Pasar lapas sudah mulai riuh pada pukul 6 pagi. Di ketinggian 3.800 meter dari aras laut, ibu kota tertinggi di dunia, udaraku selalu sesak tetapi aku sudah terbiasa. Suara wanita-wanita tua yang memakai skirt tradisional berwarna-warni poleras, sedang tawar-menawar dengan bahasa Aymara. Bau saltenya yang baru dibakar. Lorong-lorong sempit dipenuhi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Inilah tempat kelahiranku. Adikku, Maria, berumur 12 tahun, dan Juan berumur 8 tahun. 2 tahun selepas kematian ayah, Mama hanya mampu minum arak, dan tugas menjaga adik-adik sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Setiap pagi, aku membangunkan adik-adik, menyediakan makanan, dan menghantar mereka ke sekolah. Kemudian, aku ke pasar untuk menjual buah-buahan. Orang-orang di kejiranan mengatakan aku adalah gadis tercantik di lapas. Rambut hitam panjang, mata yang jernih dan menonjol, tubuh yang ramping. Jujur, jika aku melihat cermin, aku sendiri tahu, tetapi apa gunanya semua itu? Kecantikan tidak akan mengenyangkan perut. Malah, ia lebih menyusahkan. Setiap hari, lelaki-lelaki berkeliaran di hadapan gerai, dari umur 20-an hingga 40-an, bahkan ada yang 50-an. Aku telah mendengar perkataan kawin berkali-kali, tetapi aku menolaknya semua. Aku ingin ke universiti. Aku suka membaca buku, dan aku belajar bahasa Inggris secara sendiri. Aku belajar sendirian dengan buku teks bahasa Inggris yang kubeli di kedai buku terpakai. Aku juga menonton drama Korea tanpa sarikata. Dengan cara itu, aku mulai belajar sedikit bahasa Melayu. Selepas menghantar adik-adik ke sekolah, aku membaca buku di celah-celah masa menjual. Aku ingin membawa adik-adik keluar dari kesusahan ini suatu hari nanti. Hari itu juga seperti pagi biasa. Aku menghantar adik-adik ke sekolah, dan membuka gerai. Oren, pisang, betik, buah-buahan segar disusun rapi. Ketika itu, seorang lelaki Asia yang tidak dikenali menghampiriku. Dia tinggi dan berpakaian kemas. Lelaki itu bertanya harga oren dalam bahasa Spanyol yang gagap. Sebutannya agak pelik, tetapi aku tahu dia sedang berusaha. Aku menjawab dalam bahasa Inggris. Mata lelaki itu membulat, dia warga Malaysia, namanya Haikal. Dia berkata dia menguruskan perniagaan lombong litium di Bolivia. Aku menyambutnya dalam bahasa Melayu. Walaupun bahasa Melayu yang kupelajari sendiri masih serba kekurangan, Encik Haikal kelihatan terkejut. Mungkin aneh bagi seorang penjual di pasar yang miskin untuk boleh bercakap 3 bahasa. Hari itu, Encik Haikal membeli 5 biji oren, dan sebagai tambahan, dia juga membeli pisang.
Dia tidak tawar-menawar harga, dia hanya membayar harga yang aku sebutkan. Hampir semua orang asing yang berniaga di Bolivia akan menawar harga, tetapi lelaki ini berbeza. Keesokan harinya, Encik Haikal datang lagi. Dia membeli buah-buahan dan kami berbual sebentar. Kami bercakap bercampur-campur bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Encik Haikal berkata perniagaan lombongnya sangat mencabar. Komunikasi dengan pembekal tempatan sukar dan perjanjiannya rumit. Aku bertanya dengan berhati-hati, kalau dia memerlukan penterjemah. Aku berkata aku boleh berbahasa Spanyol, Inggris, dan Aymara, serta sedikit bahasa Melayu. Encik Haikal memandangku dengan ekspresi terkejut. Kemudian, setelah berpikir sebentar, dia mencadangkan, "Mahukah awak bekerja sambilan sebagai penterjemah?" Dia berkata dia akan membayar gaji yang setimpal. Aku menerimanya tanpa ragu-ragu. Sebagai penjual buah, aku hanya dapat menjana kira-kira Man500 sebulan. Setelah digunakan untuk yuran sekolah adik-adik, sewa rumah, dan makanan, tiada apa yang tinggal. Jika aku bekerja sebagai penterjemah, aku boleh menjana sekurang-kurangnya 2 kali ganda. Maka, aku mula bekerja sebagai penterjemah untuk Encik Haikal. Pagi aku menjual buah, dan petang aku pergi melawat pembekal lombong bersama Encik Haikal. Aku meneliti perjanjian dan menterjemahkannya. Pada mulanya, ia sukar. Terdapat banyak istilah teknikal berkaitan lombong. Namun, aku belajar apabila pulang ke rumah pada waktu malam. Aku mencari di internet, dan mencari buku untuk dibaca. Setelah kira-kira seminggu, aku mula terbiasa. Encik Haikal seorang yang baik. Dia selalu bersikap sopan dan menghormati pendapatku. Apabila aku menemui maklumat pelik dalam perjanjian dan menyuruhnya berhati-hati, dia segera mendengarkannya. Pernah sekali seorang broker tempatan membawa dokumen palsu dan coba menipu, tetapi aku menyadarinya dan menghentikannya. Encik Haikal berkata, "Terima kasih banyak," dan memberiku bonus. Begitulah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu. Aku seronok bekerja dengan Encik Haikal. Tentu saja, bukan hanya karena pekerjaannya. Encik Haikal melayaniku sebagai seorang manusia. Dia tidak hanya melihat penampilanku seperti lelaki-lelaki di kejiranan, tetapi dia bertanya pendapatku dan menghormatinya. Walaupun perbedaan usia 20 tahun, itu bukan masalah. Tidak, sebenarnya Encik Haikal tidak melihatku sebagai seorang wanita. Dia hanya melihatku sebagai seorang pekerja yang pintar dan rekan sekerja yang boleh dipercayai. Aku juga sama. Encik Haikal adalah majikan yang baik, dan aku adalah pekerja yang jujur. Itu sahaja. Suatu hari, Encik Haikal bertanya, "Kenapa awak tidak ke university? Awak pandai berbahasa Inggris dan pintar, sayang sekali." Aku bercakap jujur. Saya tiada uang. Saya perlu menyara 2 orang adik. Sejak ayah meninggal, mama hanya minum arak. Jika saya tidak bekerja, adik-adik tidak dapat ke sekolah. Encik Haikal menunjukkan ekspresi sedih, dan berkata, "Jika ada peluang suatu hari nanti, pastikan awak belajar. Kerugian besar bagi masyarakat jika orang pintar tidak dapat belajar." Kata-katanya sangat aku hargai. Pada suatu hari, pada bulan ketiga, perniagaan lombong Encik Haikal berjaya. Dia menandatangani kontrak dengan pembekal besar dan mendapatkan kembali modal pelaburan. Harga litium meningkat, dan pelaburan Encik Haikal sangat berjaya. Encik Haikal gembira tetapi juga sedikit sedih. Dia berkata kerja di Bolivia sudah selesai. Dia perlu kembali ke Malaysia bulan depan dan memulakan perniagaan baru. Pada saat mendengar kata-kata itu, dadaku berdebar. Jika Encik Haikal pergi, aku perlu kembali menjual buah-buahan sahaja.
Aku perlu menyara 2 adik dengan 1.500 sebulan. Tentu saja, berkat Encik Haikal, aku ada uang yang terkumpul selama 3 bulan, tetapi aku tahu ia akan habis tidak lama lagi. Namun, tiada apa yang boleh aku lakukan. Aku tersenyum dan mengucapkan tahniah. Semoga perniagaan di Malaysia juga berjaya. Encik Haikal mengucapkan terima kasih dan menambahkan bonus yang lumayan pada gaji terakhirku. Petang itu, dalam perjalanan pulang ke rumah, aku berjalan di lorong dan secara kebetulan melalui dekat rumahku. Ketika itu, aku melihat pemandangan yang aneh. Seorang lelaki tidak dikenali berdiri di hadapan rumahku, dan Mama keluar ke pintu depan. Lelaki itu menyerahkan setumpuk uang kepada Mama. Mama mengira uang itu sambil terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Aku secara naluri menyembunyikan diri. Aku mengintip dari sudut lorong. Aku mendengar suara lelaki itu. Minggu depan saya akan datang menjemput anak perempuan awak. Awak sudah menerima uang perjanjian, jadi jangan sekali-kali berubah pikiran. Mama bertanya. Betulkah dia akan dikahwinkan dengan seorang ahli perniagaan Brazil? Pasti tiada kesilapan. Bagaimana jika awak menjualnya ke tempat yang pelik? Lelaki itu ketawa dan menjawab, jangan risau. Dia seorang ahli perniagaan kaya yang tinggal di Sao Paulo. Dia akan dapat hidup mewah. Aku terpaku di situ. Mama telah menjualku. Dia telah membuat kontrak dengan broker untuk menghantarku ke Brazil. Rp60.000. Jika ditukar ke mata uang Bolivia, ia adalah uang yang boleh menyara adik-adikku dan aku selama 6 tahun. Pikiranku kosong. Kekuatan dari kakiku hilang. Aku hampir terduduk, tetapi aku menahannya dengan bersandar pada dinding. Setelah broker itu pergi dan Mama masuk ke dalam rumah, aku berjalan terhuyung-huyung meninggalkan tempat itu. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku tidak boleh pulang ke rumah. Aku tidak yakin dapat bersemuka dengan Mama. Aku hanya berjalan, tanpa arah tuju. Setelah kira-kira sejam berjalan, aku kembali ke dekat pasar. Ia adalah tempat gerai buahku. Aku terduduk di hadapan gerai. Air mataku mengalir. Mama menjualku. Mama menjualku demi uang. Dia berkata akan menghantarku ke Brazil, tetapi itu pasti tidak benar. Aku juga tahu apa yang akan dilakukan oleh broker-broker itu. Aku pernah mendengar cerita tentang wanita-wanita yang hilang di lapas karena kecantikan mereka. Bagaimana dengan adik-adikku? Siapa yang akan menjaga Maria dan Juan? Jika diserahkan kepada Mama, mungkin mereka tidak akan dapat makan dengan cukup. Sekolah, pelajaran, keputusasaan menghimpitku. Aku tidak boleh melarikan diri. Jika aku melarikan diri, Mama pasti akan melepaskan kemarahannya kepada adik-adik. Aku juga berpikir untuk melaporkan kepada polis, tetapi aku rasa sia-sia. Di Bolivia, wanita miskin tidak mungkin menang melawan broker. Begitulah, aku menangis selama kira-kira sejam. Aku mendengar bunyi tapak kaki seseorang menghampiri. Aku mendongak dan melihat Encik Haikal berdiri di situ. Dia memandangku dengan ekspresi terkejut. Encik Haikal berkata dia juga kebetulan ternampak aku. Dia berkata setelah selesai kerja, dalam perjalanan pulang, dia melalui kawasan ini dan secara tidak sengaja ternampak aku. Dia bertanya mengapa aku duduk di sini menangis pada waktu yang begitu lewat. Aku tidak dapat berkata apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Aku hanya menggelengkan kepala. Saya baik-baik saja. Saya perlu pulang ke rumah, aku coba berkata, namun, Encik Haikal berkata dahulu. Tadi saya melalui dekat rumah Isabella, dan saya nampak. Broker itu menyerahkan uang kepada Mama awak. Dan saya juga dengar perbualan tentang menghantar Isabella ke Brazil. Barulah pada ketika itu aku pecah tangisan. Encik Haikal duduk di sebelahku dengan senyap. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya berada di sisiku. Aku menangis seketika.
Aku menangis sehingga suaraku serak, dan akhirnya aku dapat bercakap. Aku menceritakan semuanya. Bagaimana mama berubah selepas ayah meninggal. Dia hanya minum arak dan tidak melakukan apa-apa di rumah. Bagaimana aku membesarkan adik-adik, dan pemandangan yang aku saksikan sebentar tadi. Encik Haikal mendengarnya dengan senyap. Dia tidak menyampuk sekalipun. Setelah aku selesai bercakap, dia membuka mulut. Berapa banyak uang yang mama awak terima? Aku bertanya. Aku menjawab, Rp60.000. Ia adalah jumlah yang luar biasa dalam mata uang Bolivia. Bagi keluarga seperti kami, ia adalah uang yang sukar untuk dikumpul seumur hidup. Encik Haikal berpikir sebentar dan berkata, saya akan selesaikannya. Aku terkejut dan bertanya, bagaimana? Encik Haikal menjawab dengan tenang. Saya akan bayar 2 kali ganda kepada mama awak dan membawa Isabella. Aku menggelengkan kepala. Tidak boleh, kataku. Kenapa Encik Haikal mahu membelanjakan Rp120.000 sebegitu banyak untuk saya? Lebih baik laporkan kepada polis, bukan? Aku bertanya. Encik Haikal tersenyum pahit. Adakah awak pikir polis di Bolivia akan bertindak dengan betul? Dia bertanya. Dia berkata broker-broker itu juga mempunyai hubungan dengan polis. Melaporkan pun sia-sia, katanya. Dan dia berkata, setelah bekerja bersama selama 3 bulan, saya tahu betapa pintarnya dan baiknya hati Isabella. Saya tidak boleh biarkan keadaan ini berterusan. Perniagaan lombong saya berjaya, jadi jangan risau tentang uang. Aku menangis lagi. Hanya perkataan terima kasih yang dapat aku ucapkan. Keesokan paginya, Encik Haikal pergi ke rumah kami. Aku tidak ikut serta. Aku tidak dapat bersemuka dengan mama. Aku duduk di gerai pasar dan menunggu. Kira-kira sejam berlalu, Encik Haikal menghubungiku. Sudah selesai. Mama awak menerima Rp120.000 dan menandatangani perjanjian. Sekarang, Isabella bebas. Aku terduduk di situ, seluruh kekuatanku hilang. Betulkah sudah selesai? Saya tidak perlu pergi ke tempat broker itu. Encik Haikal mengajakku berjumpa. Ada perkara yang ingin saya bincangkan. Aku segera mengemas gerai dan menuju ke tempat yang dijanjikan. Ia adalah sebuah kafe kecil berhampiran pasar. Encik Haikal sudah berada di situ. Setelah aku tiba, dia menghulurkan secawan kopi. Aku menerima kopi itu dengan tangan yang menggigil. Encik Haikal mengeluarkan sampul surat. Sampul tebal. Dia berkata ada 30.000 di dalamnya. Aku terkejut. Encik Haikal menjelaskan dengan tenang. Ini adalah uang persaraan awak setelah bekerja selama 3 bulan. Dan ini adalah uang sara hidup yang boleh digunakan oleh Isabella dan adik-adik selama beberapa tahun akan datang. Dia berkata, di Bolivia, jika ada Rp2.100 sebulan, 3 orang boleh hidup dengan cukup, jadi Rp30.000 akan bertahan selama setahun setengah. Aku menggelengkan kepala. Terlalu banyak. Encik Haikal sudah membelanjakan Rp120.000, bagaimana saya boleh menerima tambahan Rp30.000 lagi? Encik Haikal tersenyum, terimalah. Ini adalah uang yang Isabella usahakan dengan bekerja keras, dan dia menyambung kata-katanya. Saya akan pulang ke Malaysia minggu depan, perniagaan lombong sudah selesai. Mulai sekarang, saya perlu memulakan perniagaan baru di Malaysia. Jadi, dengan uang ini, Isabella besarkan adik-adik dengan baik, dan jika ada kelapangan, pergilah ke universiti. Encik Haikal berdiri, dan dia mengucapkan selamat tinggal terakhir. Terima kasih atas 3 bulan ini. Berkat Isabella yang pintar dan baik hati, perniagaan saya berjaya. Semoga awak sehat dan hidup bahagia. Pada saat itu, aku sadar. Jika Encik Haikal pergi, aku tidak akan pernah dapat bertemu dengannya lagi. Orang yang telah menyelamatkanku ini akan hilang dari hidupku.
Setelah 3 bulan bekerja bersama, senyuman hangat, cara bercakap yang sopan, dan tindakan yang penuh perhatian itu, aku tidak akan dapat melihatnya lagi. Dadaku seakan pecah. Encik Haikal adalah majikanku. Usianya 20 tahun lebih tua. Dia hanyalah seorang yang baik, seorang yang aku hargai. Namun pada saat itu, aku tahu, aku telah bergantung kepada Encik Haikal. Aku merasa selamat jika Encik Haikal ada. Pada saat Encik Haikal hendak keluar dari kafe, aku segera bangun dari tempat dudukku. Dan aku menjerit, bawa saya ke Malaysia. Encik Haikal menoleh ke belakang dengan ekspresi terkejut. Aku berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak boleh tinggal di sini. Mama akan memanggil broker lagi. Kali ini dia pasti akan coba menjual saya dengan harga yang lebih tinggi. Dan adik-adik juga dalam bahaya. Encik Haikal menunjukkan ekspresi kebingungan. Dia perlahan-lahan menghampiriku dan meletakkan tangannya di bahuku. Dan dia berkata dengan tenang, apa yang akan Isabella lakukan jika ke Malaysia? Bahasa berbeza, budaya berbeza, bagaimana awak akan hidup? Aku menjawab, saya akan lakukan apa sahaja. Saya akan mencuci pinggan. Saya akan membersihkan. Saya akan bekerja. Saya akan belajar bahasa Melayu dengan lebih giat. Saya tidak akan menjadi beban. Encik Haikal menggelengkan kepala. Itu bukan masalahnya, katanya. Saya berumur 40 tahun, dan Isabella berumur 20 tahun. Perbezaan usia 20 tahun. Apa yang akan dikatakan orang sekeliling? Aku menangis dan berkata, tiada masalah. Saya tidak kisah perbezaan usia, saya hanya ingin pergi. Saya tidak mau pergi ke tempat broker. Saya ingin melindungi adik-adik saya. Dan aku bertanya, bolehkah saya berkahwin dengan Encik Haikal? Walaupun hanya secara formal, cukup jika kita boleh menjadi suami istri di atas kertas. Apabila tiba di Malaysia, saya akan mencari jalan sendiri untuk hidup. Encik Haikal terdiam seketika, menatapku. Tatapan matanya rumit, risau, ragu-ragu, dan sesuatu perasaan lain. Aku tidak tahu apa itu. Encik Haikal mengeluh, dan bertanya, betulkah awak ingin ke Malaysia? Awak akan menghadapi kesukaran, awak yakin boleh? Aku mengangguk, ya, saya ingin pergi. Tolong bawa saya. Encik Haikal berpikir sebentar lagi, dan akhirnya dia membuka mulut, baiklah, saya akan bawa awak. Tetapi ada syarat. Kita akan menjadi suami istri, tetapi secara formal. Encik Haikal berkata dia tidak melihat Isabella sebagai seorang wanita. Dia hanya ingin membantu seorang yang baik hati, tidak membiarkannya begitu saja. Jadi, dia mau Isabella tidak merasa terbeban. Aku menjawab, saya faham. Terima kasih banyak-banyak. Encik Haikal bertanya lagi. Bagaimana dengan adik-adik awak? Aku menjawab, saya ingin membawa adik-adik juga. Saya tidak boleh menyerahkan mereka kepada mama. Saya akan membesarkan adik-adik. Encik Haikal menunjukkan ekspresi terkejut seketika. Namun, dia segera mengangguk. Baiklah, kita bawa adik-adik juga. 3 orang atau 4 orang tidak banyak beza. Aku menangis teresak-esak di situ. Aku sangat bersyukur, teramat sangat bersyukur. Encik Haikal telah menyelamatkanku dan adik-adik. Dari broker, dari mama, dari kehidupan yang miskin. Encik Haikal berkata dia akan berlepas minggu depan. Sediakan dokumen sebelum itu, dokumen perkawinan, dokumen visa, dokumen adik-adik juga perlu disediakan. Masa suntuk, tetapi kita akan coba lakukan. Aku pulang ke rumah dan memberitahu adik-adik, kita akan ke Malaysia, kita akan berpindah ke tempat yang baik. Maria bertanya dengan mata bersinar. Betul ke? Juan bertanya di mana Malaysia berada. Aku tersenyum dan menjawab,
Betul, Malaysia adalah negara yang jauh, tetapi ia tempat yang sangat baik. Di sana kita boleh makan banyak makanan yang sedap dan pergi ke sekolah yang bagus. Adik-adik bersorak gembira. Mama terhuyung-huyung mabuk. Aku tidak memandang Mama. Tidak lama lagi kami akan meninggalkan rumah ini. Tidak akan kembali lagi. Seminggu berlalu dengan pantas. Kami menyediakan dokumen dan mengemas barang. Encik Haikal membantu kami segalanya. Kami mendaftarkan perkawinan dan mendapatkan visa. Paspor adik-adik juga sudah dibuat. Semuanya berjalan terlalu pantas. Pada malam terakhir, aku melihat sekeliling bilik sempit yang kami tinggali. Ia adalah tempat kami tinggal selama 20 tahun. Ada kenangan bahagia dan juga kenangan sedih. Masa yang aku habiskan bersama ayah, hari-hari sukar selepas ayah meninggal. Namun, sudah tiba masanya untuk bertolak. Keesokan paginya, kami menuju ke lapangan terbang. Encik Haikal menghantar kami dengan kereta. Aku tidak kisah dengan Mama. Lagipun aku tidak mau bercakap dengannya. Di lapangan terbang, Encik Haikal menyerahkan tiket kepada kami. Tiket yang tertulis nama Isabella, Maria, Juan. Dan tiket Encik Haikal juga ada. Pada saat kami menaiki kapal terbang, aku menoleh ke belakang, lapas kelihatan, bandar yang membesarkanku. Bandar yang indah tetapi juga kejam. Ini, selamat tinggal. Di dalam kapal terbang, Encik Haikal berkata, apabila tiba di Malaysia, tidak mudah untuk menyesuaikan diri, bahasanya sukar dan budayanya berbeza. Tetapi awak boleh belajar perlahan-lahan. Saya akan membenarkan awak pergi ke sekolah bahasa Melayu. Dia berkata dia akan mencari sekolah untuk adik-adik juga. Dan sekali lagi dia berkata, apabila tiba di Malaysia, Isabella akan diberi bilik berasingan. Saya tidak melihat Isabella sebagai seorang wanita. Usia kita 20 tahun beza. Saya hanya membantu orang yang baik hati. Aku menjawab, ya. Namun, jauh di dalam hati, aku berasa sedikit sedih. Adakah Encik Haikal benar-benar tidak melihatku sebagai seorang wanita? Adakah dia hanya melihatku sebagai seseorang yang patut dikasihani? Tidak, itu adalah perkara biasa. Dengan perbezaan usia 20 tahun, bagaimana aku boleh dilihat sebagai seorang wanita? Aku hanyalah seorang kanak-kanak bagi Encik Haikal. Penerbangan panjang selama 30 jam. Adik-adik bergilir-gilir tidur dan bangun. Aku tidak dapat tidur. Kehidupan apakah yang menanti di Malaysia? Aku takut dan pada masa yang sama, aku berharap. Kapal terbang mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Malaysia kelihatan di luar tingkap. Bangunan tinggi, jalan raya yang luas, pemandangan bandar yang cantik, sama sekali berbeza dengan lapas. Aku turun dari kapal terbang dengan perasaan gemetar. Ia adalah permulaan kehidupan baru. KLIA adalah dunia yang sama sekali berbeza dari lapas, sangat cantik, sangat luas. Semua orang kelihatan sibuk berjalan, dan papan tanda elektronik bersinar dengan tulisan bahasa Melayu. Aku menggenggam tangan adik-adikku erat-erat. Maria dan Juan memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu. Encik Haikal mengemas barang-barang kami melalui pemeriksaan imigresen. Dokumen kami menunjukkan bahwa aku adalah istri Encik Haikal, dan mereka adalah adik-adikku. Pegawai imigresen menatapku, dan memandang Encik Haikal. Dia menunjukkan ekspresi sedikit hairan melihat perbezaan usia yang ketara. Tetapi tiada masalah dengan dokumen. Kami keluar dari lapangan terbang. Encik Haikal memanggil teksi. Ia adalah teksi besar. Semua barang kami dapat dimuatkan. Kami menaiki teksi. Malaysia yang kulihat dari dalam kereta sangat menakjubkan. Bangunan pangsa tinggi tersusun rapi, jalan raya luas dan bersih. Kereta-kereta bergerak dengan teratur.
Tiada bandingannya dengan jalan-jalan sempit dan berlubang di lapas. Maria menjerit kegembiraan melihat keluar tingkap. Juan bertanya kepadaku, "Ini tempat kita akan tinggal?" Aku mengangguk, "Ya, mulai sekarang, ini rumah kita." Kira-kira sejam perjalanan. Taksi berhenti di hadapan sebuah kompleks pangsa besar. Encik Haikal menyuruh kami turun. Kami membawa barang-barang dan berjalan. Pangsa itu sangat tinggi. Ia kelihatan seperti lebih 20 tingkat. Kami menaiki lift dan naik ke tingkat 15. Encik Haikal menekan nomor PIN dan membuka pintu. Aku rasa jantungku terhenti pada saat itu. Rumah itu sangat luas. Lebih luas daripada seluruh rumah yang kami tinggal di lapas sekarang. Sofa besar, televisi, dapur yang bersih. Dari tingkap, pemandangan Bandar Kuala Lumpur dapat dilihat sepenuhnya. Encik Haikal berkata, "Ini bilik Isabella." Dia membuka pintu, bilik itu luas dan bersih. Katil, meja, almari pakaian, semuanya kelihatan seperti baru. Tingkapnya besar dan cahaya matahari masuk dengan baik. Dan dia menunjukkan bilik sebelah. "Ini bilik adik-adik." Dia berkata dia telah menyediakan 2 katil supaya Maria dan Juan dapat menggunakannya bersama. Adik-adik berlari masuk ke bilik dengan gembira. Bilik Encik Haikal terletak di ujung koridor, jauh di belakang. Sejauh mungkin, Encik Haikal berkata, "Saya ada bilik sendiri, jadi silalah selesaikan diri." Dia juga berkata ada 2 tandas. Tandas yang Isabella dan adik-adik gunakan, dan tandas yang saya gunakan adalah berasingan. Encik Haikal tersenyum dan menjawab, "Sesuaikan diri perlahan-lahan. Jika penat berehat, jika lapar ada makanan di dalam peti ais, makanlah." Malam itu, aku berbaring di bilik baru. Katilnya sangat empuk. Selimutnya juga hangat. Di lapas, aku hanya tidur di atas lantai keras dengan tilam tipis, tetapi ini adalah katil paling selesa yang pernah aku alami. Namun, aku tidak dapat tidur. Semuanya asing, senyap. Di lapas, walaupun malam, ia bising. Bunyi kereta, suara orang, salahkan anjing. Tetapi di sini, ia terlalu senyap, dan aku berasa risau. Adakah aku benar-benar boleh hidup di sini? Bahasa Melayu aku masih gagap, bagaimana aku hendak mencari kerja? Adakah adik-adik akan dapat menyesuaikan diri di sekolah? Masalah terbesar adalah Encik Haikal. Aku terlalu bergantung kepada Encik Haikal. Aku menerima uang, rumah, dibawa ke Malaysia, sampai bila aku boleh terus menerima tanpa melakukan apa-apa. Aku perlu melakukan sesuatu, tetapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Keesokan paginya, Encik Haikal telah menyediakan sarapan. Nasi, sup, jeruk, telur. Ia adalah sarapan ringkas. Kami duduk di meja makan. Adik-adik merasai jeruk dengan rasa ingin tahu. Mereka berkata ia masin tetapi sedap. Encik Haikal berkata, "Hari ini berehatlah. Mulai esok, kita akan cari sekolah bahasa Melayu dan sekolah untuk adik-adik." Dia berkata, "Jangan tergesa-gesa, sesuaikan diri perlahan-lahan." Aku mengucapkan terima kasih. Dan aku bertanya, "Encik Haikal tidak pergi kerja?" Encik Haikal menjawab, "Buat sementara waktu, saya bekerja dari rumah. Saya bekerja di rumah untuk persediaan perniagaan baru." Petang itu, aku berjalan-jalan di sekitar kejiranan bersama adik-adik. Kami pergi ke pasar raya, dan kami pergi ke taman. Semuanya asing. Pasar raya itu sangat luas dan barang-barang yang banyak. Taman itu bersih dan luas. Namun, aku tidak dapat berbual dengan orang. Bahasa Melayu aku terlalu tidak mencukupi. Aku hanya tahu ucapan ringkas dan perkataan asas, dan aku tidak dapat melakukan perbualan yang betul. Penjual di pasar raya bertanya sesuatu, tetapi aku hanya tersenyum dan mengangguk. Malam itu Encik Haikal bertanya, "Bagaimana hari awak?"
Aku berkata jujur, aneh tapi menakutkan, sebab tidak boleh cakap bahasa Melayu. Encik Haikal berkata, jangan risau. Jika awak mula pergi ke sekolah bahasa Melayu minggu depan, awak akan cepat pandai. Isabella pintar, jadi awak akan cepat terbiasa. Seminggu berlalu, aku mendaftar di sekolah bahasa Melayu. Encik Haikal telah mencari sekolah yang baik berhampiran rumah. Aku pergi ke sekolah setiap pagi. Ramai juga pelajar asing yang lain. Dari Vietnam, Filipina, Cina. Semua orang datang untuk belajar bahasa Melayu. Adik-adik juga mula bersekolah. Ia adalah sekolah dengan ramai pelajar berbilang kaum. Maria dan Juan pada mulanya kelihatan sukar, tetapi mereka secara beransur-ansur menyesuaikan diri. Mereka juga mendapat kawan-kawan dari Malaysia. Aku belajar dengan gigih setiap hari. Dengan kemahiran bahasa Melayu yang semakin baik, aku mula mendapat keyakinan. Aku boleh melakukan perbualan ringkas di pasar raya, dan aku boleh menaiki bas sendirian. 3 bulan berlalu. Pada suatu petang, aku menyediakan makan malam. Aku berasa tidak selesa karena Encik Haikal selalu memasak. Aku memutuskan untuk memasak masakan Bolivia. Ia adalah masakan kegemaran ayah. Encik Haikal pulang dari kerja. Tidak, dia keluar dari bilik kerjanya. Oleh karena dia bekerja dari rumah. Dia terkejut apabila menghidu bau makan malam. Aku tersenyum. Saya yang masak. Saya tidak tahu sama ada sedap atau tidak, tetapi cobalah makan. Encik Haikal mengucapkan terima kasih dan duduk di meja makan. Semasa makan, Encik Haikal berkata, sedap, ini kali pertama saya rasa, tapi memang sedap. Aku gembira, dan aku bertanya, bagaimana dengan kehidupan di Malaysia? Aku menjawab, pada mulanya sukar, tapi sekarang saya baik-baik saja. Bahasa Melayu saya juga sudah banyak meningkat, dan adik-adik juga menyesuaikan diri dengan baik. Encik Haikal tersenyum dan berkata, baguslah. Malam itu, aku berpikir, Encik Haikal benar-benar seorang yang baik. Dia memberi kami rumah, membenarkan kami bersekolah, dan membeli makanan. Dia tidak meminta apa-apa, dia benar-benar hanya membantu. Namun, aku mula merasakan perasaan aneh. Apabila Encik Haikal tersenyum, dadaku berdebar. Apabila Encik Haikal memujiku, aku berasa gembira. Apabila Encik Haikal pulang lewat, aku berasa risau. Adakah ini perasaan syukur, atau perasaan lain? Aku keliru. Adakah betul untuk mempunyai perasaan seperti ini dengan perbezaan usia 20 tahun? Encik Haikal tidak melihatku sebagai seorang wanita. 6 bulan berlalu. Aku sudah boleh berbahasa Melayu dalam perbualan harian. Adik-adik juga sudah banyak meningkat dalam bahasa Melayu. Maria mendapat markah yang baik di kelas, dan Juan berkawan baik dengan rekan-rekannya. Suatu hari, aku memutuskan untuk mencari kerja sambilan. Aku tidak boleh terus bergantung kepada Encik Haikal. Aku menemui kerja sambilan sebagai guru tuisien bahasa Spanyol. Ramai orang di Malaysia ingin belajar bahasa Spanyol. Aku memberitahu Encik Haikal. Saya ingin memulakan kerja sambilan. Encik Haikal bertanya, mengapa awak perlu melakukannya? Aku mengangguk, saya perlu melakukannya. Saya tidak boleh terus menerima dari Encik Haikal. Encik Haikal mengeluh. Dan dia berkata, baiklah. Tetapi jangan terlalu memaksa diri. Awak juga perlu belajar dan menjaga adik-adik, jadi berhati-hatilah. Aku mengucapkan terima kasih. Malam itu, Encik Haikal sedang bekerja di bilik kerjanya. Aku membuat secawan kopi dan membawakannya kepadanya. Encik Haikal mengucapkan terima kasih dan menerimanya. Aku berdiri seketika memandang Encik Haikal. Wajahnya kelihatan penat. Oleh karena dia bekerja lewat setiap hari untuk persediaan perniagaan baru. Aku bertanya, sukar ke?
Encik Haikal tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa. Ini bukan apa-apa." Aku berkata dengan berhati-hati, "Jika ada apa-apa yang saya boleh bantu, sila beritahu saya. Saya akan menjadi penterjemah atau apa sahaja." Encik Haikal mengucapkan terima kasih, tetapi dia berkata, "Isabella hanya perlu fokus belajar. Awak perlu pergi ke university nanti, bukan?" Kata-kata itu menghangatkan dadaku. Encik Haikal benar-benar memikirkanku. Dia risau tentang masa depanku. Bagaimana aku tidak jatuh cinta dengan orang seperti ini? Ah, ya. Aku faham sekarang, aku mencintai Encik Haikal. Aku mencintainya melebihi rasa syukur. Namun, aku tidak dapat mengatakannya. Karena Encik Haikal tidak melihatku sebagai seorang wanita. Dia hanya melihatku sebagai seorang kanak-kanak yang perlu dibantu. Aku hanya memutuskan untuk berada di sisinya, untuk berada di sisi Encik Haikal secara senyap tanpa berkata apa-apa, itu sahaja yang boleh aku lakukan. Setahun berlalu. Aku sudah fasih berbahasa Melayu, aku terus menjadi guru tuisien bahasa Spanyol, dan aku perlahan-lahan mengumpul uang. Adik-adik sudah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia. Maria menjadi pelajar nomor 1 di kelasnya, dan Juan menyertai klub bola sepak. Perniagaan baru Encik Haikal juga berjalan lancar. Dia memulakan perniagaan berkaitan bateri di Malaysia dengan uang yang dijana dari perniagaan litium di Bolivia, dan sambutannya baik. Walaupun dia sibuk bekerja setiap hari, dia selalu coba makan malam bersama kami. Pada suatu makan malam, kami berempat sedang makan bersama. Juan tiba-tiba bertanya, "Abang Haikal kenapa tidak tidur sebilik dengan kakak?" Suasana menjadi canggung seketika. Encik Haikal menunjukkan ekspresi terkejut. Mukaku juga merah. Maria mencubit Juan dan menyuruhnya diam. Encik Haikal tersenyum dan menjawab, "Sebab Abang Haikal berdengkur. Kakak nanti tak boleh tidur." Juan mengangguk dan faham, namun, aku tahu. Encik Haikal berbohong. Bukan karena dia berdengkur, tetapi karena dia tidak melihatku sebagai seorang wanita, jadi kami tidur berasingan. Malam itu, aku berbaring di bilik dan berpikir. Setahun telah berlalu tetapi tiada apa yang berubah. Encik Haikal masih melayaniku seperti adiknya. Orang yang baik, orang yang perlu dibantu. Tetapi dia tidak melihatku sebagai seorang wanita, itu perkara biasa. Karena perbezaan usia kami 20 tahun. Apabila Encik Haikal berumur 21 tahun, aku dilahirkan. Apabila Encik Haikal di university, aku memakai lampin. Namun, aku sudah berumur 21 tahun. Aku seorang dewasa, aku layak untuk mencintai Encik Haikal. Beberapa hari kemudian, aku mengumpulkan keberanian. Semasa menyediakan makan malam, aku memberi perhatian lebih daripada biasa. Rambutku diikat rapi, dan aku memakai pakaian yang cantik. Aku juga memasak masakan kegemaran Encik Haikal. Encik Haikal pulang dari kerja. Dia terkejut melihat meja makan. Dia bertanya adakah hari ini hari istimewa. Aku tersenyum dan menjawab, "Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih kerana menjaga kami selama setahun." Encik Haikal duduk dengan ekspresi malu. Adik-adik juga makan bersama. Suasana gembira. Selepas makan, adik-adik masuk ke bilik mereka. Aku mencuci pinggan, dan Encik Haikal menonton televisian di ruang tamu. Setelah selesai mencuci pinggan, aku pergi ke ruang tamu. Aku duduk perlahan-lahan di sebelah Encik Haikal. Encik Haikal terkejut memandangku. Karena biasanya kami menghabiskan masa di bilik masing-masing, aku berkata, "Encik Haikal, saya ada perkara nak cakap." Encik Haikal mematikan televisian dan memandangku. "Apa dia?" Aku menarik nafas dalam-dalam. Dan aku berkata, "Saya bersyukur kepada Encik Haikal,
Saya sangat-sangat bersyukur. Jika Encik Haikal tidak ada, saya tidak tahu di mana saya sekarang. Encik Haikal tersenyum. Tidak perlu bersyukur, itu perkara biasa. Aku menggelengkan kepala. Tidak, itu bukan perkara biasa. Encik Haikal menyelamatkan saya. Encik Haikal memberi saya dan adik-adik kehidupan baru. Encik Haikal kelihatan seperti tidak tahu apa yang harus dijawab. Aku meneruskan, dan saya sudah dewasa. Saya berumur 21 tahun. Saya bukan kanak-kanak lagi. Encik Haikal menunjukkan ekspresi kebingungan. Dia seolah-olah mengerti apa yang ingin aku katakan. Aku mengumpulkan keberanian. Encik Haikal, saya. Pada saat itu, Huan keluar dari bilik, kakak, nak air. Suasana pecah. Aku berdiri dan memberi Huan air. Huan minum air dan kembali ke biliknya. Apabila aku kembali, Encik Haikal sudah berdiri. Encik Haikal berkata, saya penat, saya masuk bilik dulu. Makan malam hari ini sedap, terima kasih, dan dia masuk ke bilik kerjanya. Aku ditinggalkan sendirian di ruang tamu. Aku tidak dapat mengatakannya. Aku tidak dapat menyampaikan perasaanku. Beberapa hari berlalu. Encik Haikal menjadi lebih sibuk daripada biasa. Dia keluar awal dan pulang lewat. Dia juga beberapa kali tidak makan malam. Dia kelihatan mengelak. Mengelak daripadaku, aku yakin, Encik Haikal telah menyadari perasaanku, dan dia mengelak. Itu perkara biasa. Karena Encik Haikal tidak melihatku sebagai seorang wanita. Mungkin dia berasa terbeban apabila mengetahui seorang gadis berumur 21 tahun menyukai seorang lelaki berumur 41 tahun. Aku menyesal. Mengapa aku ingin mengatakan perkara sebegitu? Sepatutnya aku hanya berdiam diri. Hubunganku dengan Encik Haikal menjadi canggung. Kira-kira seminggu berlalu, pada suatu petang, Encik Haikal pulang awal, dan dia memanggilku, mari kita berbual di ruang tamu sebentar. Aku duduk dengan gemetar. Encik Haikal menunjukkan ekspresi serius. Setelah terdiam seketika, dia membuka mulut, Isabella, apa yang awak ingin katakan tempoh hari? Aku menunduk, tiada apa-apa. Encik Haikal menggelengkan kepala. Tidak. Awak ingin mengatakan sesuatu, aku menggigit bibirku. Encik Haikal berkata, adakah awak mempunyai perasaan terhadap saya? Aku tidak dapat menjawab. Encik Haikal mengeluh. Dan dia berkata, Isabella, saya 20 tahun lebih tua daripada awak. Apabila awak dilahirkan, saya sudah di universiti, perbezaan usia terlalu besar. Aku ingin berkata, saya tahu, tetapi suaraku tidak keluar. Encik Haikal meneruskan, dan saya tidak pernah melihat awak sebagai seorang wanita. Saya melihat awak sebagai seorang yang baik hati dan pintar, dan saya pikir awak adalah orang yang perlu dibantu. Tetapi itu sahaja, dadaku seakan terkoyak. Encik Haikal memandangku dengan ekspresi menyesal. Maafkan saya. Saya rasa saya telah membuat awak salah faham. Adakah saya terlalu baik hati? Jika begitu, saya benar-benar minta maaf. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Encik Haikal tidak salah. Saya sahaja yang salah faham. Encik Haikal bertanya dengan berhati-hati. Jadi, apa yang akan awak lakukan selepas ini? Aku menjawab dengan menahan air mata. Tiada apa yang akan berubah, saya akan meneruskan hidup seperti biasa, jangan risau. Encik Haikal kelihatan lega. Baguslah. Saya juga tidak mahu Isabella dan adik-adik hidup dalam keadaan canggung. Aku tersenyum paksa. Iya, tidak canggung sama sekali. Malam itu, aku menangis di bilik. Aku menenggelamkan wajahku ke bantal, menangis tanpa suara. Encik Haikal tidak melihatku sebagai seorang wanita. Dan mungkin akan sentiasa begitu. Namun, aku tidak dapat melakukan apa-apa.
Karena aku sudah mencintainya. Beberapa hari berlalu, dan kami kembali kepada rutin harian. Kami bertegur sapa pada waktu pagi, makan malam bersama pada waktu malam, dan menghabiskan masa di bilik masing-masing. Namun, ada sesuatu yang berubah. Encik Haikal menjadi lebih berhati-hati. Apabila berbual denganku, dia menjaga jarak, dia kelihatan coba untuk tidak membuatku salah faham. Aku juga berhati-hati, aku berusaha untuk tidak menunjukkan perasaanku. Aku menjawab dengan senyuman dan bersikap selamba. Namun, di dalam hati, aku menderita. Begitulah, beberapa bulan lagi berlalu. Aku mula membuat persediaan untuk masuk universiti. Encik Haikal menyuruhku. Isabella pintar, jadi awak patut ke universiti, bukankah awak ingin belajar? Aku mengucapkan terima kasih. Namun, di dalam hati, aku berasa rumit. Encik Haikal sentiasa melayaniku seperti adiknya. Suatu hari, aku membuat keputusan. Aku berpikir aku tidak boleh meneruskan begini. Menjalani hidup dengan menyembunyikan perasaan juga menyakitkan, dan aku melihat Encik Haikal juga kelihatan canggung. Mungkin lebih baik jika aku keluar dari rumah ini. Aku memberitahu Encik Haikal, saya ingin berdikari. Saya ingin menyewa sebuah rumah kecil bersama adik-adik. Encik Haikal menunjukkan ekspresi terkejut. Mengapa? Adakah awak tidak selesa di sini? Aku menggelengkan kepala. Tidak, tetapi saya tidak boleh terus bergantung. Saya sudah dewasa, dan saya boleh hidup sendiri. Encik Haikal menunjukkan ekspresi bimbang. Dan dia bertanya, adakah ini karena saya? Adakah awak berasa canggung karena hal tempoh hari? Aku menafikannya, tidak, saya hanya ingin berdikari. Encik Haikal berpikir sebentar dan berkata, baiklah. Jika Isabella mahu, saya tidak akan menghalang. Tetapi jangan tergesa-gesa membuat keputusan. Fikirlah perlahan-lahan, aku mengangguk. Malam itu, aku benar-benar berpikir. Adakah betul untuk keluar dari rumah? Atau adakah betul untuk kekal di sini? Berada di sisi Encik Haikal menyakitkan, tetapi pergi juga menakutkan. Aku masih belum menemui jawaban. Beberapa hari berlalu. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan di Malaysia, dan adik-adik juga seronok bersekolah. Ia adalah rutin harian yang damai, aku hampir tidak memikirkan mama. Lapas sudah terasa seperti masa lalu yang jauh. Namun, masa lalu tidak mudah hilang begitu saja. Pada suatu petang, loceng pintu rumah berbunyi. Aku menyangka ia adalah penghantar barang lalu membuka pintu. Mama berdiri di situ, aku terpaku. Aku menyangka ia mimpi, tetapi ia adalah kenyataan. Walaupun tidak berbau arak, penampilannya tetap kotor seperti biasa, dan ada parut di wajahnya. Mama tersenyum. Anakku, lama tidak jumpa. Tidak gembira jumpa mama. Aku tidak dapat menjawab. Kenapa? Mengapa? Mama terus masuk ke dalam rumah. Dia memandang sekeliling ruang tamu dan menjerit kegembiraan. Wah, ini tempat awak tinggal. Cantiknya, memang berbeza Malaysia ini. Aku bertanya dengan suara menggigil. Bagaimana awak tahu tempat ini? Bagaimana awak sampai ke Malaysia? Mama duduk di sofa sambil menjawab. Saya tanya broker itu. Dia kata awak sudah ke Malaysia, dia juga dapatkan alamat awak. Broker itu ada kenalan di Malaysia, dia bayar lelaki itu untuk menjejaki alamat awak, dan dia tersenyum sinis. Tiket kapal terbang pun broker itu yang bayar. Sebagai balasan, dia suruh saya datang sini dan dapatkan uang dari awak. Separuh untuk broker, separuh lagi untuk saya. Aku terkejut. Broker itu menghantar mama. Mama menyentuh parut di wajahnya dan berkata, saya dipukul oleh pemungut hutang di Bolivia. Setelah 120.000 habis, saya berhutang lagi.
Mereka datang setiap hari dan memukul saya. Saya ingat saya akan mati. Ketika itu broker itu muncul. Dia kata awak sudah ke Malaysia. Dia akan cari alamat awak dan suruh saya pergi dapatkan uang. Jadi, saya datang. Aku takut. Mama tidak datang sendirian, broker itu berada di belakangnya. Mama duduk di sofa dan berkata, "Bagi saya air, saya haus." Aku terpaksa membawa air kepadanya. Mama terus melihat sekeliling rumah sambil minum air. Dan dia berkata, "Awak hidup mewah, ya. Suami awak mesti kaya, kan?" Memang itu yang saya dengar. Aku tidak menjawab, Mama berkata secara langsung, "Bagi saya uang sikit, Rp60.000 pun cukuplah. Saya perlu bayar balik kepada broker. Setelah bayar tiket kapal terbang dan hutang, saya hampir tiada bahagian. Jadi, awak patut bantu sedikit, kan?" Pada saat itu, pikiranku kosong. Rp60.000? Mengapa uang sebanyak itu? Mama berkata dengan muka tebal. Broker itu bayar tiket kapal terbang Rp3.000. Mencari alamat pun kos Rp3.000 lagi. Saya perlu bayar Rp30.000 kepada pemungut hutang di Bolivia. Jadi, Rp30.000 lagi saya kena bahagi dua dengan broker. Bahagian saya cuma Rp15.000. Awak sudah hidup mewah, awak patut bantu sikit. Aku menggelengkan kepala. Tidak boleh, itu bukan uang saya. Ekspresi Mama menjadi tegang. Apa, awak berhutang budi pada saya, kan? Saya yang membesarkan awak. Ayah yang membesarkan saya. Awak hanya minum arak, bukan? Mama tiba-tiba berdiri. Anak tidak beradab ini. Pada saat itu, kedengaran bunyi pintu dibuka. Encik Haikal masuk. Ia adalah hari di mana dia pulang awal dari kerja. Encik Haikal terpaku melihat ruang tamu sambil menanggalkan kasutnya di pintu masuk. Dan dia menatap Mama lurus-lurus. "Awak," suara Encik Haikal dingin dan berat. Dia segera berdiri di antara aku dan Mama. Mama memandang Encik Haikal dan tersenyum. "Oh, suami saya, apa kabar? Terima kasih atas Rp120.000 tempo hari." Ekspresi Encik Haikal semakin tegang. Encik Haikal berkata dengan tenang. "Bagaimana awak tahu tempat ini? Apa tujuan awak?" Mama berkata dengan bangga, "Pinjamkan saya sedikit uang, Rp60.000 pun cukuplah. Saya perlu bayar balik kepada broker." Encik Haikal berkata dengan tegas. "Saya sudah menyerahkan Rp120.000 kepada awak yang coba menjual Isabella kepada broker. Pada masa itu kita sudah berjanji, bukan? Jangan hubungi Isabella lagi. Mengapa awak datang ke sini?" Encik Haikal berkata dengan tegas. "Tidak boleh. Sila pulang." Mama meninggikan suara. "Apa? Saya datang jumpa anak saya. Kenapa awak suruh saya pergi?" Encik Haikal tetap tenang tetapi berkata dengan tegas. "Awak coba menjual Isabella dengan harga Rp60.000 kepada broker. Saya membayar Rp620.000 untuk menghentikannya, dan kami membuat janji. Jangan menyusahkan Isabella lagi. Adakah awak melanggar janji itu dan datang ke sini? Saya tiada uang lagi untuk diberikan kepada awak. Sila keluar." Mama menunjukkan ekspresi terkejut. Rp120.000 itu sudah lama habis. Encik Haikal membuka pintu depan. "Sila pulang. Jika tidak, saya akan panggil polis." Mama menjerit marah. "Apa yang awak buat? Dia anak saya." Encik Haikal mengeluarkan telepon bimbitnya. "Saya akan melaporkan kepada polis." "Jika awak mahu." Mama akhirnya keluar. Di hadapan pintu, dia memandangku dan berkata, "Awak akan menyesal." Pintu ditutup. Aku terduduk di situ. Seluruh badanku menggigil. Encik Haikal menghampiriku dan meletakkan tangannya di bahuku. "Awak baik-baik saja?" Aku mengangguk. Namun, air mataku mengalir.
Encik Haikal mendudukkanku di sofa. Dia membawakan air kepadaku. Aku minum air dengan tangan yang menggigil. Encik Haikal berkata, "Jangan risau. Jika dia datang lagi, saya akan laporkan kepada polis. Saya tidak akan biarkan dia menyusahkan Isabella." Aku mengucapkan terima kasih. Petang itu, adik-adik pulang dari sekolah. Kami tidak bercakap tentang mama. Aku tidak mau adik-adik takut. Namun, Maria menyadarinya. "Kakak, ada apa-apa ke?" Aku berkata tiada apa-apa. Maria menunjukkan ekspresi ragu-ragu tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Malam itu, aku tidak dapat tidur. Aku takut mama akan datang lagi. Aku risau dia akan melakukan sesuatu yang buruk kepada adik-adik. Aku tidak percaya dia mengejar kami sampai ke Malaysia. Keesokan paginya, Encik Haikal berkata, "Saya sudah memberitahu pengurus pangsa. Mereka akan menghalangnya jika orang itu datang." Aku mengucapkan terima kasih. Selama beberapa hari aku berasa risau, tetapi mama tidak muncul lagi. Mungkin dia dimarahi oleh broker karena tidak dapat uang. Aku rasa dia sudah pulang ke Bolivia. Namun, itu bukan penamatnya. Broker itu mula bertindak secara langsung. Namun, selepas kejadian itu, ada sesuatu yang berubah. Sikap Encik Haikal terhadapku berubah. Dia menjadi lebih risau. Dia lebih kerap bertanya, "Awak baik-baik saja ke? Tidak takut?" Pada suatu petang, Encik Haikal berkata, "Isabella, batalkan niat awak untuk berdikari." Aku terkejut dan bertanya, "Mengapa?" Encik Haikal berkata dengan serius, "Sekarang tidak selamat, orang itu mungkin akan datang lagi. Awak selamat di sini." Aku berkata, "Tapi saya tidak boleh terus bergantung." Encik Haikal memotong kata-kataku. "Bukan bergantung. Isabella dan adik-adik adalah keluarga saya. Sudah tentu keluarga tinggal bersama. Itu perkara biasa." Dadaku terasa hangat dengan perkataan keluarga. Aku mengucapkan terima kasih. Encik Haikal tersenyum dan mengangguk. Malam itu, aku berpikir, Encik Haikal memanggilku keluarganya. Tetapi ia hanyalah kasih sayang sebagai keluarga. Bukan kasih sayang antara lelaki dan perempuan. Namun, itu tidak mengapa. Asalkan aku boleh berada di sisi Encik Haikal. 2 minggu berlalu, dan apa yang paling aku takutkan berlaku. Suatu hari, aku dalam perjalanan pulang ke rumah selepas selesai kerja sambilan. Aku menaiki LRT dan turun di stesen berhampiran rumah. Semasa aku berjalan, seseorang memanggilku, "Isabella." Aku menoleh dan melihat seorang lelaki tidak dikenali. Tidak, dia tidak asing bagiku. Dia adalah broker yang menyerahkan uang kepada mama di lapas. Dia adalah lelaki yang coba membeliku dengan harga 60.000. Pada saat itu, seluruh badanku terpaku. Broker itu menghampiriku. "Lama tidak jumpa. Apa kabar?" Aku mengundur ke belakang. "Mengapa awak di sini?" Broker itu tersenyum. "Mama awak pergi ke Malaysia, kan? Saya yang beritahu alamatnya. Saya datang sendiri untuk mengesahkannya." Aku takut. Aku coba melarikan diri, tetapi broker itu menggenggam tanganku. "Hei, awak membuat saya rugi uang, Rp60.000. Saya hantar mama awak, tapi dia balik dengan tangan kosong. Sekarang saya terpaksa uruskan sendiri. Awak kena ganti rugi." Aku menjerit, "Lepaskan. Saya akan panggil polis." Orang-orang di sekeliling memandang kami. Broker itu mencarut dan melepaskan tanganku, dan dia mengugut, "Berhati-hatilah. Saya tahu di mana sekolah adik-adik awak. Lain kali saya akan pergi ke tempat adik-adik awak." Dan dia menghilang. Aku berdiri di situ, menggigil. Kekuatan dari kakiku hilang. Aku berjalan terhuyung-huyung pulang ke rumah. Apabila aku tiba di rumah, Encik Haikal ada. Dia terkejut melihat wajahku.
Ada apa-apa ke? Aku menceritakan segalanya. Aku bertemu broker itu, Diugut, dan adik-adik dalam bahaya. Wajah Encik Haikal menjadi tegang, dan dia segera bertindak. Dia melaporkan kepada polis. Dia juga menghubungi sekolah adik-adik untuk berhati-hati dan jangan mengikut orang yang tidak dikenali. Malam itu, Encik Haikal mengetuk pintu bilikku. Sila keluar sebentar. Aku keluar. Encik Haikal menunjukkan ekspresi serius. Dan dia berkata, Isabella, dengarlah cadangan saya. Aku mengangguk. Encik Haikal berkata, mari kita berkahwin secara sah. Sepenuhnya secara undang-undang. Dengan begitu, orang-orang itu tidak boleh menyentuh Isabella. Saya boleh melindungi awak. Aku terkejut dan bertanya. Berkahwin secara sah. Tapi Encik Haikal tidak melihat saya. Encik Haikal memotong kata-kataku. Saya tahu, saya tidak mencintai Isabella. Namun, saya ingin melindungi awak, melindungi Isabella dan adik-adik. Untuk itu, kita perlu menjadi keluarga yang sah sepenuhnya. Aku keliru. Encik Haikal menambah. Tentu saja, awak tidak perlu berasa terbeban. Kita akan terus menggunakan bilik berasingan dan menjalani kehidupan masing-masing. Hanya di atas kertas sahaja kita akan menjadi suami istri yang sah. Aku berpikir, perkawinan tanpa cinta. Namun, jika aku boleh melindungi adik-adik. Aku menjawab, baiklah, mari kita lakukan. Encik Haikal menunjukkan ekspresi lega. Keesokan harinya, kami pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara, JPN, dan mendaftarkan perkawinan secara rasmi. Walaupun di atas kertas kami sudah berkahwin, kali ini kami melakukan semua prosedur undang-undang yang sah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Encik Haikal berkata, sekarang awak selamat. Aku mengucapkan terima kasih. Namun, di dalam hati, aku berasa rumit. Aku menjadi istri Encik Haikal, tetapi bukan istri sebenar. Perkawinan tanpa cinta, perkawinan hanya untuk perlindungan. Namun, itu tidak mengapa. Asalkan aku boleh berada di sisi Encik Haikal. Aku berjanji kepada diriku sendiri, suatu hari nanti aku akan memenangi hati Encik Haikal. Aku akan menerima cinta yang sejati, sehingga itu, aku akan menunggu. Selepas perkawinan yang formal itu, rutin harian tidak banyak berubah, kami masih menggunakan bilik berasingan dan menjalani kehidupan masing-masing. Namun, ada perubahan kecil. Encik Haikal lebih kerap berada di rumah berbanding sebelumnya. Kami hampir setiap hari makan malam bersama. Adik-adik memanggil Encik Haikal Abang Haikal sebelum ini, tetapi sekarang mereka mula memanggilnya ayah. Puan mula-mula tersalah panggil ayah, tetapi Encik Haikal tidak menunjukkan muka tidak senang. Malah, dia kelihatan gembira. Pada suatu petang, kami berempat sedang makan malam bersama. Maria berkata, ayah, hari ini saya dapat anugerah di sekolah. Encik Haikal bertanya dengan mata bersinar. Betul ke? Anugerah apa? Maria menjawab dengan bangga. Nomor 1 di seluruh sekolah. Encik Haikal bertepuk tangan. Hebatnya, awak nak makan apa-apa? Maria tersenyum, saya nak rendang yang ayah masak. Encik Haikal tersenyum dan berjanji. Saya akan masakannya hujung minggu ini. Aku tersenyum melihat pemandangan itu. Encik Haikal benar-benar seorang ayah yang baik. Dia sangat mencintai adik-adik. Hujung minggu tiba. Encik Haikal memasak rendang seperti yang dijanjikan. Adik-adik sangat gembira dan membantu. Aku juga memasak bersama. Pemandangan kami berempat memasak bersama di dapur benar-benar seperti sebuah keluarga. Rendang siap. Kami duduk di meja makan dan makan bersama. Sedap sekali. Adik-adik makan dengan ekspresi gembira. Kuan berkata, ayah, kita keluarga sebenar, kan? Encik Haikal tersenyum hangat dan menjawab, tentu saja,
Kita keluarga sebenar. Huan mengangguk dengan puas hati. Pada saat itu, aku sadar, Encik Haikal menganggap adik-adik seperti anak kandungnya. Ia bukan lagi hubungan yang formal. Namun, bagaimana pula denganku? Apa yang Encik Haikal pikirkan tentangku? Selepas makan, adik-adik masuk ke bilik mereka. Aku mencuci pinggan, Encik Haikal membantu di sebelahku. Semasa mencuci pinggan, Encik Haikal berkata, "Adik-adik awak benar-benar membesar dengan baik, ya. Maria pandai belajar, dan Huan ceria dan bertenaga." Aku tersenyum dan menjawab, "Berkat Encik Haikal." Encik Haikal menggelengkan paku. Kerana Isabella yang membesarkan mereka dengan baik. Saya hanya membantu di sisi. Aku berkata, "Tidak. Jika Encik Haikal tidak ada, kami tidak akan sampai ke tahap ini." Encik Haikal terdiam seketika, dan dia berkata dengan senyap, "Isabella, awak bahagia." Aku terkejut dan memandang Encik Haikal. Encik Haikal menunjukkan ekspresi serius. "Adakah awak gembira tinggal di sini? Awak tidak menyesal?" Aku menjawab, "Saya bahagia. Saya tidak pernah menyesal." Encik Haikal menunjukkan ekspresi lega. "Baguslah." Dan dia menambah, "Saya juga bahagia mempunyai Isabella dan adik-adik. Semasa saya hidup bersendirian, saya berasa sunyi, tetapi sekarang saya tidak sabar untuk pulang ke rumah." Dadaku berdebar. Encik Haikal meneruskan, "Saya baru tahu betapa indahnya mempunyai keluarga. Saya sangat bersyukur kerana Isabella datang ke dalam hidup saya." Aku berkata, "Saya juga bersyukur kerana Encik Haikal menerima kami." Kami saling menatap seketika. Pada saat itu, ada sesuatu yang berubah. Tatapan mata Encik Haikal berbeza dari sebelumnya. Lebih hangat, lebih dalam. Namun, Encik Haikal segera mengalihkan pandangannya. "Pinggan sudah selesai dicuci, ya. Saya ada sedikit kerja yang perlu dilakukan." Dan dia masuk ke bilik kerjanya. Aku ditinggalkan sendirian di dapur, dadaku berdebar kencang. Apakah tatapan mata itu tadi? Beberapa hari berlalu. Encik Haikal perlahan-lahan berubah. Cara dia memandangku, cara dia bercakap, dan tindakannya berubah sedikit demi sedikit. Suatu hari, aku demam. Aku tidak sihat, tidak dapat pergi sekolah dan hanya terbaring di katil. Encik Haikal membatalkan mesyuarat dan berada di rumah. Dia membeli obat, dan membuat bubur untukku. Dia meletakkan tangannya di dahiku untuk memeriksa demam, dan sentuhannya sangat hangat. Aku berkata, "Saya baik-baik saja. Pergilah ke pejabat." Encik Haikal menggelengkan kepala. "Kerja pejabat boleh dilakukan kemudian. Isabella lebih penting." Air mata hampir menitis mendengar kata-kata itu. Encik Haikal berada di sisiku sepanjang hari. Dia membawakan air, mengambil berat tentang waktu aku makan obat dan menyelimutiku. Apabila petang tiba, demamku turun. Badanku terasa lebih ringan. Encik Haikal menunjukkan ekspresi lega. "Baguslah," aku mengucapkan terima kasih. Encik Haikal tersenyum dan berkata, "Sudah tentu." Malam itu, Encik Haikal tidur di luar bilikku. Dia tidur di sofa, kalau-kalau aku memerlukan sesuatu pada waktu malam. Apabila aku bangun dan keluar, Encik Haikal tidur di sofa, dalam posisi yang tidak selesa. Lehernya pasti akan sakit. Aku membawakan selimut dan menyelimutinya. Dan aku berpikir, Encik Haikal sedang berubah. Dia mula melihatku dengan cara yang berbeza, namun, aku tidak dapat memastikan. Kerana mungkin itu hanya salah fahamku. Beberapa hari kemudian, ada majelis makan malam di syarikat Encik Haikal. Ia adalah majelis yang melibatkan keluarga. Encik Haikal berkata dia ingin membawa aku dan adik-adik. Aku ragu-ragu. Aku masih tidak selesa untuk tampil di khalayak ramai. Namun, Encik Haikal memintanya, jadi aku pergi.
Lokasinya adalah sebuah restoran mewah. Kaki tangan Encik Haikal dan keluarga mereka berkumpul di situ. Orang-orang terkejut melihatku. Mereka kelihatan terkejut karena Encik Haikal dan istrinya begitu muda dan cantik. Seseorang bertanya, perbezaan usia sangat ketara, ya? Encik Haikal tersenyum dan menjawab, ya, 20 tahun. Tetapi tiada masalah sama sekali. Dan dia menggenggam tanganku. Aku terkejut dan memandang Encik Haikal. Encik Haikal menggenggam tanganku secara semula jadi. Ini kali pertama dia menggenggam tanganku di halayak ramai, mukaku menjadi merah. Encik Haikal terus berbual tanpa menunjukkan rasa bimbang. Dia menggenggam tanganku sepanjang makan malam. Ia hangat, aku berasa selamat. Dalam kereta dalam perjalanan pulang ke rumah, adik-adik tertidur. Hanya aku dan Encik Haikal yang masih terjaga. Aku bertanya dengan berhati-hati. Encik Haikal, mengapa awak menggenggam tangan saya tadi? Encik Haikal terdiam seketika. Dan dia menjawab. Untuk menunjukkan kepada orang ramai bahwa kita adalah suami istri. Ah, begitu rupanya. Aku sedikit kecewa, namun, Encik Haikal menambah. Lagipun, saya memang ingin menggenggamnya. Jantungku berdebar kencang, ingin menggenggamnya. Encik Haikal tidak menjawab. Dia hanya fokus memandu. Kami tiba di rumah. Aku menidurkan adik-adik di bilik mereka. Aku dan Encik Haikal tinggal di ruang tamu. Aku mengumpulkan keberanian dan bertanya. Encik Haikal, awak betul-betul ingin menggenggam tangan saya? Encik Haikal teragak-agak seketika sebelum mengangguk. Aku bertanya, mengapa? Encik Haikal menjawab, saya tidak tahu. Cuma akhir-akhir ini saya asik memikirkan Isabella. Dadaku berdebar. Encik Haikal meneruskan, sebelum ini, saya melihat awak seperti adik saya. Saya melihat awak sebagai orang yang perlu dibantu. Tetapi akhir-akhir ini, awak kelihatan berbeza. Berbeza bagaimana? Encik Haikal berkata dengan teragak-agak. Saya melihat awak sebagai seorang wanita. Aku rasa nafasku terhenti. Encik Haikal mengaku, apabila Isabella tersenyum, apabila awak memasak, apabila awak menjaga adik-adik, saya asik memandang, saya asik memandang. Saya tidak tahu apa ini. Aku berkata dengan suara menggigil. Bukankah itu cinta? Encik Haikal memandangku, dan dia berkata, Mungkin saya juga sudah jatuh cinta pada Isabella. Air mataku mengalir. Ia adalah perkataan yang aku tunggu. Perkataan yang aku tunggu selama lebih setahun. Encik Haikal bertanya dengan cemas. Mengapa awak menangis? Adakah saya berkata sesuatu yang salah? Aku menggelengkan paku. Tidak, saya terlalu gembira. Encik Haikal menunjukkan ekspresi terkejut. Gembira. Aku tersenyum dan mengaku. Saya juga mencintai Encik Haikal. Saya mencintai awak sejak dulu lagi. Encik Haikal menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dan dia bertanya, betul ke awak mencintai orang tua seperti saya? Aku tersenyum dan menjawab, usia tidak penting. Encik Haikal adalah orang paling hebat yang pernah saya jumpa. Encik Haikal perlahan-lahan menghampiriku. Dan dia menggenggam tanganku. Kali ini bukan untuk ditunjukkan kepada orang ramai. Dia benar-benar ingin menggenggamnya. Encik Haikal berkata, Isabella, bolehkah kita mulakan benar-benar sekarang? Sebagai suami istri yang sebenar, aku mengangguk, ya. Dengan gembira, Encik Haikal memelukku. Ia hangat, aku gembira. Ia adalah saat yang aku tunggu selama lebih setahun. Selepas itu, semuanya berubah. Encik Haikal tidak lagi tidur berasingan. Dia berpindah ke bilikku. Tentu saja, perlahan-lahan dan berhati-hati.
Kami memerlukan masa untuk membiasakan diri antara satu sama lain. Apabila aku bangun pagi, Encik Haikal berada di sebelahku. Pada mulanya agak canggung, tetapi aku secara beransur-ansur terbiasa. Suhu tubuh Encik Haikal yang hangat, nafasnya yang teratur, semuanya sangat selesa. Adik-adik juga menyadarinya. Pada suatu pagi, Maria tersenyum dan berkata, "Kakak, awak nampak bahagia kebelakangan ini." Aku tersenyum dan menjawab, "Ya, awak tahu ke?" Maria mengangguk, "Ya, ayah pun sama. Saya gembira melihat awak berdua bahagia." Wan juga berkata, "Sekarang kita macam keluarga sebenar, ya." Aku memeluk adik-adikku. "Kita keluarga sebenar," kataku. Perniagaan Encik Haikal berjalan lancar. Syarikat baterinya berkembang, dan pelaburannya meningkat. Namun, Encik Haikal tidak hanya bekerja, dia menghargai masa bersama keluarga. Kami keluar bersama setiap hujung minggu. Kami pergi ke taman tema, menonton wayang, dan makan makanan yang sedap. Masa kami berempat ketawa dan berbual bersama sangat membahagiakan. Pada suatu hujung minggu, Encik Haikal mencadangkan, "Mari kita melancong ke Pulau Langkawi." Adik-adik bersorak gembira. Aku juga gembira. Ia adalah perjalanan keluarga pertama kami sejak meninggalkan Bolivia. Minggu depan kami membeli tiket kapal terbang. Kami berempat pergi ke Langkawi. Langkawi cantik, laut, langit, angin, semuanya damai. Sama sekali berbeza dengan kawasan pergunungan yang kejam di La Paz. Kami bermain di pantai. Wan menjerit kegembiraan melihat laut buat kali pertama. Maria mengumpul kulit siput. Encik Haikal mengambil gambar kami. Aku melihat ombak dan berpikir, ini adalah sesuatu yang tidak dapat aku bayangkan 2 tahun lalu. Seorang penjual buah yang miskin dari La Paz datang ke Malaysia dan melancong bersama orang yang dicintai dan keluarganya. Encik Haikal datang dan duduk di sebelahku. "Awak pikir apa?" Aku tersenyum dan menjawab, "Saya pikir betapa bahagianya saya." Encik Haikal menggenggam tanganku, "Saya juga." Berkat Isabella, aku menggelengkan paku, berkat Encik Haikal. Kami saling memandang dan tersenyum. Malam itu, di bilik hotel, selepas adik-adik tidur, aku dan Encik Haikal keluar ke balkoni berdua. Laut kelihatan. Cahaya bulan berkelipan di atas permukaan air. Encik Haikal berkata, "Isabella, saya ada sesuatu yang ingin saya akui." Aku memandang Encik Haikal. Encik Haikal berkata, "Sejak pertama kali saya melihat Isabella, saya sudah terpikat." "Betul ke?" Encik Haikal mengangguk, "Awak cantik dan pintar. Namun, karena usia, saya coba tidak mengaku perasaan itu. Saya pikir tidak mungkin, saya jatuh cinta dengan wanita yang 20 tahun lebih muda." Aku mendengar dengan senyap. Encik Haikal meneruskan, "Semasa bekerja bersama selama 3 bulan di Bolivia, saya semakin mencintai awak. Apabila Isabella tersenyum, apabila awak bekerja keras, apabila awak menyelesaikan masalah dengan bijak, saya asyik memandang. Sebab itulah apabila mama awak coba menjual Isabella, saya tidak dapat menahannya. 100-120 ribu tidak aku sayang. Saya ingin melindungi Isabella." Air mataku mengalir. Encik Haikal mengesat air mataku sambil berkata, "Selepas saya membawa awak ke Malaysia, saya juga menyembunyikan perasaan saya tidak mau membebankan Isabella. Saya hanya ingin menjadi orang yang membantu. Namun, saya tidak dapat menahannya." Melihat Isabella ketawa, memasak, dan menjaga adik-adik di rumah, saya semakin jatuh cinta. Aku berkata, "Saya juga sudah lama menyukai awak, tetapi saya pikir Encik Haikal tidak melihat saya sebagai seorang wanita, jadi saya coba mengalah." Encik Haikal tersenyum. "Kita berdua bodoh, ya." Aku tersenyum dan mengangguk,
Encik Haikal memelukku. Dan dia berkata, "Saya cinta awak, Isabella." Aku juga menjawab, "Saya cinta awak, Encik Haikal." Begitulah kami saling berpelukan untuk seketika. Setelah pulang dari percutian, rutin harian kami menjadi lebih bahagia. Encik Haikal menciumku sebagai salam apabila dia pergi bekerja. Apabila dia pulang, dia memelukku. Kami menyediakan makan malam bersama, dan menonton wayang bersama. Adik-adik juga kelihatan bahagia. Mereka membesar dalam persekitaran yang stabil. Maria masuk sekolah menengah, dan Juan menjadi pemain utama dalam bola sepak. Suatu hari Encik Haikal mencadangkan, "Sediakan diri untuk university." Aku terkejut dan bertanya, "University?" Encik Haikal mengangguk. "Isabella pintar. Jika awak pergi ke university dan belajar, awak boleh melakukan banyak perkara lagi. Saya akan bantu." Aku ragu-ragu, "Tapi hal rumah, adik-adik." Encik Haikal tersenyum. "Saya ada, kan? Lagipun, adik-adik juga sudah besar. Isabella juga patut mencapai impian awak." Aku mengucapkan terima kasih, maka aku mula membuat persediaan untuk masuk university. Aku menduduki peperiksaan kemahiran bahasa Melayu dan mendapat markah yang baik. Aku memohon melalui pemilihan khas untuk pelajar asing. Beberapa bulan kemudian, aku menerima surat tawaran. Jurusan pengurusan perniagaan di sebuah universiti terkemuka di Kuala Lumpur. Aku menangis kegembiraan. Encik Haikal dan adik-adik menyokongku. Pada hari pendaftaran, Encik Haikal dan adik-adik datang bersama. Kami juga mengambil banyak gambar. Aku berpikir, aku yang menjual buah di lapas, kini masuk universiti di Malaysia. Ia seperti mimpi. Kehidupan universiti sibuk tetapi menyeronokkan. Aku belajar dengan gigih dan juga mendapat kawan-kawan. Encik Haikal sentiasa menyokongku. Semasa musim peperiksaan, dia menyediakan makanan ringan untuk aku pada waktu malam, dan apabila aku membuat tugasan, dia bekerja senyap di sebelahku. Setahun lagi berlalu. Aku kini pelajar tahun kedua universiti. Aku mendapat markah yang baik dan juga mendapat beasiswa. Pada suatu petang, Encik Haikal menyediakan makan malam istimewa. Dia menyalakan lilin dan menyediakan wine. Aku bertanya, "Ada apa-apa ke?" Encik Haikal tersenyum. "Sudah 3 tahun sejak saya pertama kali bertemu Isabella." "Ah, betul. Aku terlupa." Encik Haikal berkata, "3 tahun lalu, apabila saya pertama kali melihat Isabella di pasar lapas, saya tidak pernah terfikir hidup saya akan berubah begitu banyak. Aku juga tidak pernah terfikir." Encik Haikal menggenggam tanganku. "Isabella, terima kasih. Terima kasih kerana datang ke dalam hidup saya." Aku tersenyum. Saya pula yang patut berterima kasih. Kerana Encik Haikal menyelamatkan saya. Encik Haikal mengeluarkan sebuah kotak kecil dari poketnya. Jantungku berdebar. Dia membuka kotak itu dan terdapat cincin di dalamnya. Cincin berlian yang cantik. Encik Haikal berkata, "Walaupun secara undang-undang kita sudah berkahwin, saya tidak pernah melamar awak dengan betul." "Isabella," saya tanya sekali lagi, "mahukah awak menghabiskan hidup awak bersama saya?" Aku menjawab dengan air mata mengalir, "Ya, saya akan bersama awak seumur hidup." Encik Haikal menyarungkan cincin itu ke jariku. Ia sesuai dengan sempurna. Kami berciuman. Aku gembira, benar-benar gembira. Pada saat itu, adik-adik keluar dari bilik. Mereka bertepuk tangan. Rupa-rupanya Encik Haikal sudah memberitahu adik-adik terlebih dahulu. Jadi adik-adik menunggu di bilik. Kami berempat berpelukan bersama. Kami adalah keluarga sebenar. Walaupun tidak terikat oleh darah, tetapi terikat oleh hati. Kami adalah keluarga sebenar. Aku berpikir,
Aku teringat malam yang penuh keputusasaan di lapas 2 tahun lalu, hari aku hampir dijual oleh mama. Hari Encik Haikal menyelamatkanku. Jika aku tidak bertemu Encik Haikal pada hari itu, apa yang akan terjadi padaku? Aku tidak mahu membayangkannya. Berkat Encik Haikal, aku dapat menjalani kehidupan baru, adik-adik juga membesar dengan bahagia. Dan aku juga menemui cinta, perbezaan usia, perbezaan kewarganegaraan, semuanya berbeza, tetapi kami saling mencintai. Itu sudah cukup. Setahun lagi berlalu. Aku menjadi pelajar tahun ketiga university, pelajaran jurusan juga menarik, dan apa yang aku ingin lakukan pada masa depan juga menjadi jelas. Aku ingin bekerja dalam bidang perdagangan antara bangsa. Kebolehanku berbahasa Spanyol dan bahasa Melayu adalah kelebihan besar. Maria menjadi pelajar tingkatan 3 sekolah menengah. Dia membuat persediaan untuk peperiksaan university. Oleh kerana markahnya baik, dia mungkin akan dapat masuk university yang bagus. Juan menjadi pelajar sekolah menengah, dan menjadi pemain utama dalam bola sepak. Syarikat Encik Haikal terus berkembang. Teknologi baterinya diiktiraf, dan dia menandatangani kontrak dengan syarikat-syarikat besar. Dia sibuk tetapi kelihatan bahagia. Musim bunga tiba. Pada suatu petang Sabtu, Encik Haikal mencadangkan. Mari kita pergi ke Sungai Gombak. Bagus tuh, jawabku. Adik-adik ada janji dengan kawan-kawan. Jadi kami berdua sahaja yang pergi. Tebing Sungai Gombak dipenuhi orang ramai. Bunga-bunga berkembang mekar. Kelopak bunga berterbangan ditiup angin. Kami berpegangan tangan sambil berjalan, senyap tetapi selesa. Setelah seketika, kami duduk di bangku. Kami memandang aliran sungai. Encik Haikal berkata, "Teringat 4 tahun lalu, ya. 4 tahun lalu," Encik Haikal mengangguk. "Hari pertama saya melihat Isabella di lapas. Saya masih ingat jelas wajah awak menjual buah di pasar, aku juga ingat. Itu hari pertama aku melihat orang Asia." Encik Haikal tersenyum. "Saya cakap bahasa Spanyol yang pelik, kan? Saya malu." Aku menggenggam tangannya sambil berkata, "Awak hebat." Wajah awak yang bersungguh-sungguh coba berbahasa Spanyol. Encik Haikal memandangku. Sejak itu, saya sudah terpikat pada Isabella, cantik dan pintar. Namun, saya tidak dapat mengungkapkannya. Mengapa? Karena perbezaan usia, dan saya tidak yakin sama ada saya boleh melindungi Isabella. Aku menggenggam tangan Encik Haikal erat-erat. Encik Haikal melindungi saya. Dan masih melindungi saya. Encik Haikal tersenyum. Dan dia berkata, "Isabella, saya ada sesuatu yang ingin saya katakan." Aku memandang Encik Haikal. Encik Haikal berkata dengan serius, "Saya ingin mengadakan majelis perkawinan." Majelis perkawinan yang betul. Aku terkejut. Majelis perkawinan, tapi kita sudah. Encik Haikal menggelengkan kepala. Secara sah kita suami istri, tetapi kita tidak pernah mengadakan majelis perkawinan yang betul. Saya ingin Isabella memakai gaun yang cantik dan mengucapkan janji di hadapan orang ramai. Dadaku terasa hangat. Encik Haikal meneruskan, "Lagipun, saya juga ingin pergi ke Bolivia. Saya ingin pergi ke kampung halaman Isabella dan memberi hormat di kubur ayah awak." Air mataku mengalir. Aku berkata, "Terima kasih, ayah pasti akan gembira." Encik Haikal memelukku. Kelopak bunga berguguran di atas kami. 3 bulan kemudian, kami mengadakan majelis perkawinan kecil. Rakan-rakan Encik Haikal, kaki tangan syarikatnya, dan rakan-rakan university aku datang. Ia bukan ramai orang, tetapi ia adalah majelis yang hangat. Aku memakai gaun putih. Maria membantu aku bersolek. Apabila aku melihat cermin, aku tidak percaya. Aku yang menjual buah di lapas, kini memakai gaun yang begitu cantik. Aku masuk ke dewan.
Encik Haikal sedang menunggu di pintu masuk, dia kelihatan tampan dengan tuxedo. Encik Haikal menggenggam tanganku dan kami berjalan bersama. Adik-adik menabur bunga di hadapan, kami berdiri di hadapan paderi atau imam, juru nikah jika memilih majelis muslim. Kami mengucapkan janji. Encik Haikal berkata, "Saya berjanji untuk mencintai dan melindungi Isabella sepanjang hayat saya." Aku juga berkata, "Saya berjanji untuk mencintai dan bersama Encik Haikal sepanjang hayat saya." Kami bertukar cincin, kami berciuman, orang ramai bertepuk tangan. Aku gembira, benar-benar gembira. Di majelis resepsi, Encik Haikal membuat ucapan. "Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada istri saya, Isabella. 4 tahun lalu, apabila saya pertama kali bertemu dengannya di Bolivia, saya tidak pernah terfikir hidup saya akan berubah begitu banyak. Isabella telah memberikan saya keluarga. Dia mengajar saya cinta, dia membuat saya merasa betapa bahagianya saya setiap hari. Walaupun perbezaan usia 20 tahun, itu tidak penting. Apa yang penting hanyalah perasaan saya yang tulus mencintai Isabella." Orang ramai bertepuk tangan. Aku menangis sambil tersenyum. Selepas majelis perkawinan, kami pergi berbulan madu. Adik-adik kami tinggalkan di rumah rakan Encik Haikal. Destinasi kami adalah Bolivia. Ia adalah kali pertama aku kembali ke lapas selepas 4 tahun. Apabila aku turun dari kapal terbang, aku merasakan perasaan yang pelik. Ia kelihatan biasa tetapi juga tidak. Apabila keluar dari lapangan terbang, aku dapat merasakan udara lapas. Udara sejuk di kawasan pergunungan yang tinggi, aku merasa sesak nafas. Setelah lama meninggalkan tempat itu, aku memerlukan masa untuk menyesuaikan diri. Kami pergi ke pasar, itu tempat aku menjual buah. Gerai itu sudah diuruskan oleh orang lain, seorang wanita muda, dia kelihatan miskin sepertiku. Aku membeli buah dari wanita itu. Aku membeli banyak. Wanita itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Encik Haikal bertanya, "Bagaimana perasaan awak?" "Perasaan pelik. 4 tahun lalu, saya yang berdiri di situ." Encik Haikal menggenggam tanganku. "Sekarang hidup awak berbeza." Aku mengangguk. "Ya. Sekarang hidup saya berbeza." Keesokan harinya, kami pergi ke kubur ayah. Ia adalah perkuburan kecil di pinggir lapas. Ayah berada di situ, aku berlutut dan memberi hormat. "Ayah, anak perempuan awak datang." "Ayah sihat ke?" Encik Haikal juga berlutut bersamaku. "Pak Cik, saya Haikal, suami Isabella. Selamat berkenalan." Aku bercakap dengan ayah. "Ayah, saya bahagia. Saya bertemu orang yang baik. Maria dan Juan juga membesar dengan sihat. Jangan risau." Angin bertiup. Ayah seperti mendengar. Encik Haikal berkata, "Pak Cik, saya berjanji untuk mencintai dan melindungi Isabella sepanjang hayat saya. Saya juga akan membesarkan Maria dan Juan dengan baik. Saya berjanji." Air mataku mengalir. Setelah seketika, kami bangun. Encik Haikal mengesat air mataku. Kami menghabiskan beberapa hari di lapas. Aku pergi ke sekolah yang pernah aku ikuti, dan taman yang aku pergi bersama ayah. Kami juga melalui rumah lama. Hanya melihat dari jauh. Aku tidak mau masuk, aku takut mama ada di situ. Namun, Encik Haikal berkata, "Tidak apa-apa, saya ada." Kami pergi ke hadapan rumah bersama. Rumah itu masih lama dan kotor seperti biasa. Kami mengetuk pintu. Tiada jawaban. Apabila kami bertanya kepada jiran, mereka berkata mama sudah berpindah ke tempat lain 2 tahun lalu. Aku lega. Baguslah kami tidak berjumpa. Seminggu kemudian, kami pulang ke Malaysia. Adik-adik menunggu di lapangan terbang. Mereka berlari ke arah kami. "Kakak, selamat datang kembali." Aku memeluk adik-adikku.
Iya, saya sudah pulang. Encik Haikal juga memeluk adik-adik. Ayah, rindu ayah. Maria dan Juan mengangguk. Kami pulang ke rumah kami. Malam itu, kami berempat makan malam bersama. Aku menceritakan tentang Bolivia. Adik-adik mendengar dengan penuh minat. Selepas makan, adik-adik masuk ke bilik mereka. Aku dan Encik Haikal tinggal di ruang tamu. Encik Haikal berkata, "Isabella, awak bahagia?" Aku tersenyum dan menjawab, "Iya. Saya benar-benar bahagia." Encik Haikal memelukku. "Saya juga. Terima kasih karena Isabella datang ke dalam hidup saya." Aku memeluk Encik Haikal dan berkata, "Saya pula yang patut berterima kasih. Karena Encik Haikal menyelamatkan saya dan mencintai saya." Kami berpelukan begitu lama. Pemandangan malam Kuala Lumpur kelihatan di luar tingkap, lampu-lampu berkelipan. Aku berpikir, aku yang menjual buah di pasar Lapas 4 tahun lalu, aku yang hampir dijual kepada broker, aku yang berada dalam keputusasaan, aku ingin mengatakan kepadanya. Tidak lama lagi perkara baik akan berlaku. Awak akan bertemu orang yang baik. Awak akan bahagia. Perbezaan usia tidak penting. Kewarganegaraan juga tidak penting. Ada cinta, ada perasaan yang tulus, ada hati yang saling mengingati. Itu sudah cukup. Encik Haikal berkata, "Saya cinta awak, Isabella." Aku juga menjawab, "Saya cinta awak, Encik Haikal." Kisah kami akan terus berlanjutan. Kami akan terus ketawa bersama, menangis bersama, dan menua bersama untuk masa yang lama, dan kami akan terus mencintai satu sama lain selamanya. Itu adalah janji kami. Janji seumur hidup. Kisah yang telah aku ceritakan kepada Anda adalah sehingga di sini. Terima kasih kerana mendengar kisah ini dan berada bersama kami. Jika kisah hari ini menyentuh hati Anda, sila langgan saluran kami dan berikan like. Satu klik Anda adalah kekuatan besar dalam menghasilkan video. Kami sedang mencari pengalaman sebenar. Bagi mereka yang terpilih, kami akan menghantar baukar hadiah sebagai tanda penghargaan, jadi kami menunggu banyak permohonan. Setakat ini, kisah kami yang indah seperti air mata dan bersinar seperti cahaya. Jumpa lagi dalam video yang baik, terima kasih.